Datuk Yang Dipertua, saya bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini selepas mendengar yang amat berhormat Pekan yang mengambil masa lebih 2 jam. 2 jam dengan penuh itu kata-kata yang sangat besar, hendak menjadikan negara ini itu advanced economy, advanced economy, and jadi saya percayalah memang tak ada gunung yang tinggi yang tak dapat didaki, tak ada luruh yang dalam yang tak dapat dituruni. Memang macam tu. Tapi ada beberapa perkara yang hendak kita mendalami mengapa kita menghadapi masalah sekarang ni. Bukan saja masalah yang ada orang nak pergi ke itu Syria dan Iraq untuk mengambil bahagian di dalam perang di situ. Itu salah satu masalah di negara ini, walaupun pulai tak sebut, militan yang penting kita mendalami. Dan Datuk Yang Dipertua, yang pentingnya yang amat berhormat sudah itu mengulangi dasar transformasi nasional dan rancangan Malaysia ke-10 yang akan akhir pada bulan Mei tahun depan, dan akan menjelang rancangan Malaysia ke-11, dan juga yang disebutkan strategi pembangunan nasional Malaysia, Malaysian National Development Strategy, dan Datuk Yang Dipertua, di sini saya hendak menekankan bahawa kalau kita nak capai matlamat itu negara maju pada 6 tahun lagi, kita mesti wujud lebih perpaduan di dalam negara ini. Perpaduan dengan 5 tahun melaksanakan satu Malaysia. Rakyat diutamakan dan juga memang rakyat diutamakan. Tapi pada akhir ini, Datuk Yang Dipertua, Ara pun tahu, di setengah-setengah negeri, seperti Sarawak dan Sabah, ada suara nak pisahkan Sarawak atau Sabah daripada Semenanjung, daripada persekutuan kita, dan suara ini tak baik. Saya tak setuju. Memang saya tak setuju. Walaupun Lenggong tak setuju juga. Penjelasan. Memang tak setuju. Penjelasan. Apakah Yang Berhormat sedar terdapat pemimpin DAP termasuk menggunakan orang muda seperti Diana yang memakai baju untuk menyokong orang-orang yang berkata pisah-pisah? Apakah Yang Berhormat sedar saya sebut terdapat dalam media sosial? Ini bohong punya, Yang Berhormat pun pergi percaya. Cik Putih you dengar. Tak benar langsung. Ni saya kata terdapat dalam media sosial. Apakah Yang Berhormat nak nafikan? Peraturan mesyuarat ini hearsay. Tapi menteri telah menggunakan masa dewan yang sangat bernilai ni untuk membahas perkara yang dianggap sebagai hearsay. Ini menteri yang menjaga parlimen. Nanti sepatutnya speaker tegur. Ini membazir masa kita dengar. Nak dengar veteran untuk berucap.
Saya ni. tunggu di sini untuk Kamu duduk dengar. dah sekejap. Kamu duduk Dengar bicara, Kepong. abang. Saya tak mau dengar dari menteri. Saya pun tak mau dengar kamu. Ya, ya. Saya dengar dia. Ya. Dia sebut perkataan haram. Yang Muhammad Batu Seputih dan juga Saya ingin Ipoh Barat. penjelasan. Yang Muhammad. Ya. Ya. Saya tanya, apakah yang Muhammad sedar bahawa dalam media sosial terdapat kata-kata kononnya pemimpin DAP menyokong apa kononnya lah. Lu duduklah, saya cakap sama dia lah. Yang Muhammad. Ya, Yang Muhammad Menteri. Yang Muhammad. Ya, sila. Yang Muhammad Kepong. Saya Yang Muhammad Ipoh Barat duduk sekejap. No, konvensi Ya, ini sekejap. Ya. Saya biarkan Yang Muhammad follow the Menteri mencela kerana Yang Muhammad Kepong telah memberikan laluan dan dia duduk. Ya. Kalau Yang Muhammad Kepong tak beri laluan, saya tak benarkan. Bila Yang Muhammad Kepong yang sedang berucap mengalah dan dia duduk, bermakna dia memberikan laluan kepada Yang Muhammad Menteri untuk bertanya. tapi dengan respek yang peraturan mesyuarat Datuk Ketua. By convention, eksekutif tak akan nanya apa-apa soalan. We must understand that. Walaupun saya shock Sudah, dengar Ipoh Barat. Menteri cakap lah, tapi Habis masa that is Kepong not saya, proper. Ipoh Barat. Yang berhormat sebagai speaker patut memberi arahan. Sudahlah, Dia Kepong- tak boleh Ipoh Barat, duduklah. That we would understand. Ibu Barat, Ya. duduk. Kepong mau cakap lah, kita mau dengar. Sambung tadi, Kepong. Tadi macam, tadi sambung. Datuk yang betul, ikan kilat jala tiba. Ikan kilat jala tiba. Itulah dengar ucapan saya itu dengan cepat melatah. Sebab tu Yang Muhammad Lenggong. Ini Yang Muhammad Kepong. Ikan kembung, ikan kerapu. Ya. Itulah jangan merapu. Ya. Hmm. Saya Sila. bukan Datuk yang ini betul. Kita di dalam JP tidak mahu sesiapa negeri di mana-mana pun pisah daripada persekutuan. Tak akan buat menyatu. Yang pentingnya, yang berhormat itu Arau ya. Kita tengok jata negara di atas kerusi yang dipetua. Di atas itu ada 13 bintang tu. Yang mewakili melambang 13 negeri kita, dan dengan itu anak bulan tu melambangkan agama rasmi kita, Islam, dan juga di dalam perisai itu tengok ada 13 negeri, dan di bawah tu ada bertulis bersekutu bertambah mutu. Kedua-dua Jawi dan Rumi. Jawi itu cantik dan bertradisi. Mama boleh bertambah bersekutu bertambah mutu. Kepong. Baik. Boleh. Ni Yang Muhammad Lenggong. Yang Muhammad Kepong belum jawab lagi menteri punya. Duduk dulu Lenggong. Ya, sila Lenggong. Datuk yang di-Pertua, Kepong. Saya tertarik dengan ucapan Kepong tadi. Petang-petang ini Kepong bercakap bijaksana. Hebatlah seorang pemimpin yang telah lama di Dewan ini. Bila Kepong sebut jatah negara, maknanya Kepong faham tentang apa yang ada dalam perlembagaan negara. Lepas tu, kena ikut contoh Kepong betul. Misalnya Kepong, satu lagi nak tanya ni. Kepong bersetuju, saya satu daripada cara untuk meningkatkan semangat perpaduan rakyat ialah melalui pendidikan. Kita menghormati adanya pelbagai aliran sekolah. Tak kiralah India, Cina, Melayu. Bolehkah Kepong bersetuju kalau di sekolah Cina ke, sekolah India ke, tak apa. Tetapi mesti sekolah-sekolah ini memberi penekanan soal apa yang Kepong cakap tadi. Saya nak tanya pandangan Kepong. Memang saya pernah perhatikan jata negara ini diajar di semua aliran. Darjah 1 lagi dia bermula. Sebab saya tengok baru-baru ini buku teks daripada itu darjah 1. Saya nampaknya. Sebab itu ya. Ya saya nampak semua aliran
ajar. Dan di sini saya pun berharaplah dari semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak kita ikut baca Jata Negara dengan Ni penuh Ibu Barat tak mau dengar sejarah. kat Sulari ni. Kerana lambang ini tu sebahagian tu termasuk harimau tu lebih 100 tahun dah. Lebih 100 tahun. Dan dengan itu yang berhormat, yang penting sekali ini bermakna kita tak bolehlah ada sesiapa pun Kepung di anak dalam bulan tu, anak negara bulan tu ini. Kepung. Wakil apa tu? Bulan. Bulan tu jadi itulah agama lah tu. Agama lah tu. Ya. Lenggong tak serius ni. Dia memang budak-budak. Memang budak-budak tak serius. Tak Kepung serius betul, ni. kepung betul. Macam mana main-main saja. Jata negara Kepung, bukan jangan layan, main-main. Lebih 100 tahun. Ya, dan Jawi di situ lebih 500 tahun. Maknanya Kepung. Tafsir makna dia tu. Apa maknanya tu? Maknanya kita siapa saja termasuk Lenggong kalau bangkitkan perkara sensitif kita ambil tindakan terhadapnya. Sesiapa saja termasuk Arau. Akta Sultan Itu maksud kita. Akta Sultan. Boleh? Dan di sinilah saya boleh bagi saya itu 20 minit selepas ni. Sila. Selepas malam ini ada 20 minit lagi. Ada 15 Kerana minit. Gangguan daripada pelbagai pihak. Terutamanya Lenggong. Dan di sini saya berharap yang amat berhormat Perdana Menteri boleh mengkaji semula. Kaji semula faktor-faktor yang menyebabkan ada suara nak pisah daripada persekutuan. Ini penting. Sebab di sini kita nampak ada usaha juga di dalam ucapannya untuk memberi peruntukan kepada Sabah dan Sarawak. Misalnya mengenai itu Pen Borneo, lebuh raya Pen Borneo ni lebih 10 tahun dah. Ada peruntukan sedikit waktu dulu tu. Tapi saya dah pergi. Tahun lepas saya ada jalan di situ. Kerja projek itu memang malang sekali. Memang malang sekali. Kalau kita nak itu orang bersekutu, memang apabila kita melaksanakan projek itu dijalan dengan betul. Dan sekarang dia nak memperuntuk lagi 27 bilion untuk membina lebuh raya Pen Borneo. Saya berharap dapat dilaksanakan dengan baik seperti infrastruktur yang lain, nak merancangkan pelaburan awam dan swasta, termasuklah Pen Borneo, itu lebuh raya Pen Borneo dan juga MRT 23 bilion ringgit dan LRT 9 bilion ringgit. Yang penting sekali itu mesti ada tender terbuka. Kulai di dalam mesyuarat datang kuasa dia kata nak tender terbuka, tapi di dalam dewan dia tak sebut langsung. Ya. Jadi itulah yang penting. Saya terpanggil dalam celah. Ni ada Yang Mohd Kepung, ada dua yang bangun. Nak bagi Yang Mohd Arau ke nak bagi Yang Mohd Pulai? Dia belum lagi Pulai, sila. Datuk Speaker, saya heran Kepung ni dia buat kenyataan dia kata saya tak menyokong tender terbuka dalam dewan ni. Bila masa saya buat statement tu? Janganlah tarik saya masuk dalam perkara ni.
Nak jawab, nak buat ucapan sendirilah. Dia senyap saja. Dia senyap saja. Sebab ibu pejabat polis di Johor Bahru sekarang terbengkalai pula. Kontraktor dilantik bukan secara tender terbuka arau. Rundingan terus. Oh, memang macam tu. Itu betul. Yang saya menekankan di sini, kita mesti ada tender terbuka dan semua projek di semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak kita laksanakan dengan pantas, dengan cekap, tanpa ada pembaziran yang sewenang-wenangnya. Ini memang penting sekali sebab Datuk Yang Dipertua, saya tekan sekali lagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mesti kaji keadaan di semua negeri kita, macam mana kita boleh mengukuhkan keadaan supaya itu kita dapat tambahkan mutu dengan bersekutu. Ini memang yang penting. Dan seterus daripada itu, saya nampak ada 56 bilion diperuntukkan daripada 273.6 bilion ringgit jumlah bajet kita, iaitu lebih sedikit 20% diperuntukkan untuk pendidikan. Memang untuk pendidikan 20% itu betul. Itu bukan salah. Yang terpenting sekali itu 56 bilion ini digunakan dengan baik. Walaupun Yang Berhormat Menteri tak berminat. Ledang. Kita mesti gunakan 56 bilion ringgit dengan betul. Misalnya, kita nak wujudkan 60,000 pemegang PhD. Itu tak salah. Memang tak salah. Dan diperuntukkan wang. Hampir 498 bilion juta ringgit. 498 juta ringgit untuk mewujudkan 60,000 PhD. Di sini Datuk Yang Dipertua, saya tak bangkang, saya tak itu kata bantah ini tak betul. Tapi yang penting sekali itu, bukan saja kita nak ada PhD, kita nak memastikan mutu kualiti PhD itu tinggi. Itu penting. Kalau 60,000 orang pun tak mau memberi kerja dan sebagainya, jadi PhD itu tak gunalah. Nak bungkus nasi lemak pun tak boleh. Nak bungkus nasi lemak pun tak boleh. PhD macam tu. Saya berharap, ada 2 minit lagi sana, 10 minit. Saya berharap pihak itu kerajaan dapat mengkaji bagaimana universiti ranking yang pertama, Caltech di Amerika Syarikat, California Institute of Technology. Caltech, dia keluarkan banyaklah beratus-ratus PhD. Beratus-ratus PhD. Dan PhD Caltech ini ranking yang pertama di universiti dunia. Dia tahap tinggi, standard yang tinggi. Dan kita di Malaysia, Lenggong mesti pergi. Kalau tak pergi, dia memang melanggar peraturan Dewan. PTPTN ke? Dia tak payah.
pengurusi, oh teruklah tu. Beribu-ribu tak bayar. Teruklah PTPTN tu sekarangnya. Dulu speaker. Ya. Jadi saya berharap termasuk Lenggong, yang berhormat Lenggong, semua itu pihak kerajaan mesti mengkaji bagaimana Caltech boleh mencapai tahap yang tinggi. Dan PhD kita kalau berbanding dengan PhD daripada Caltech, apakah tahap kita? Tapi saya setujulah kita tak boleh sampai tahap begitu tinggi dengan sekelip mata. Yang Muhammad Kepong nak sambung besok ke habis hari ni? Besoklah tu. Nak sambung besok? Besok. Panjang Semua lagi ya? Baik. Saja ya. Ya. Datuk Yang Ketua, terima kasihlah kerana bagi peluang sedikit. Semalam saya terpaksa berhenti kerana saya nampak ahli-ahli termasuk ahli arau pun tergopah-gapah nak pulang. Dan semalam saya ada sentuh mengenai jata negara. Nampaknya yang berhormat Lenggong tu dia ragu-ragu mengenai jata negara tu. Yang Hormat, salah kenyataan Yang Hormat. Ya. Saya tak ragu-ragu. Saya yakin tu. Oh ya. Mungkin yang di-Pertua boleh memberi taklimat sedikit kepada Lenggong mengenai jata negara kita. Datuk Tan Sri yang di-Pertua, semalam saya ada sebutkan mengenai begitu penting bersekutu bertambah mutu, dan dengan itu semua rancangan, semua projek di semua negeri termasuk di Sabah dan Sarawak mesti kita laksana dengan betul, termasuklah tender-tender yang terbuka dan hanya itu melantik kontraktor yang mampu. Itulah. Dan saya berharaplah projek itu PEM Borneo, lebuh raya PEM Borneo dapat dilaksanakan dengan baik. Datuk Tan Sri Yang Ketua, mengenai pelaksanaan GST itu, walaupun kita nampak ada senarai untuk barang-barang dikecualikan GST dan juga senarai 532 barang yang harganya akan dikurangkan sehingga 4.1%. Yang saya berharap pihak kerajaan dapat melaksanakan ini dengan baik, kerana itu sikap setengah-setengah kaki tangan pun mesti ubah dengan baik, dan juga semua kaedah untuk melaksanakan GST ini boleh ditambah baik supaya dia tidak akan menjejaskan itu orang ramai. Dan Datuk Tan Sri, yang penting sekalinya, walaupun kita kata GST ini memang akan mengubahkan itu sistem percukaian di negara ini, kita mesti ingat selepas dilaksanakan susah bagi sesiapa pun untuk itu menghapuskan sama sekali. Ini memang pengalaman negara-negara yang lain termasuk Kanada. Ada orang yang kata dia nak hapuskan selepas dilaksanakan tapi tak mampu dibuat. Sebab itulah saya berharap pelaksanaan adalah dengan teratur, dengan berkesan, tanpa menjejaskan rakyat. Mengenai PKS, peruntukan seperti itu SME Investment Partners dan sebagainya dengan peruntukan 375 bilion ringgit ini, dan juga tekun itu tambahan 500 juta ringgit dan sebagainya. Saya berharap di dalam usaha kita untuk memupuk keusahawanan,
untuk merancangkan itu prestasi dan pembangunan PKS kita, kita mestilah ingat bahawa semua ini mesti dilaksanakan dengan baik. Peruntukan banyak, tapi pelaksanaan tu yang kita harap boleh diperbaiki supaya semua PKS tanpa mengira kaum, kawasan dan rantau boleh mendapat manfaat daripada PKS kita. Kepung, minta laluan. Tak ada masa dah kan. Seminit dah. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih speaker. 1 minit ya speaker. Apa nama ni, apakah Kepung bersetuju dengan saya kalau sekiranya mengimbangi GST itu, kuala yang dipohon oleh NTUC, Malaysia Trade Union Congress itu dijadikan sebagai satu mengimbang untuk memastikan bahawa bebanan yang dikenakan terhadap 11.3 juta rakyat pekerja itu dapat sedikit atasi daripada implementasi GST itu akan diperkenalkan pada April ini. Apakah Kepung setuju dengan saya untuk diperkenalkan kuala ini? Terima kasih. Betul. Memang kuala itu satu perkara yang rumit. Saya berharap pihak yang amat berhormat dapat mempertimbangkan macam mana kita boleh menangani masalah kuala kita ni. Seperti mana yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi mengenai kuala. Dan dengan itu Tan Sri, saya hendak menyentuh mengenai graduan daripada 31 buah college perubatan kita. 21 buah tu daripada IPTS saja setiap tahun keluarkan graduan lebih 1,000. Di antara misalnya tahun 2013, tahun lepas, dia keluarkan 1,119 graduan perubatan, dan daripadanya seperti biasa 659 wanita, 456 lelaki. Ini memanglah di dalam itu IPTS dan IPTA ni kaum wanita lah memang itu melebihi daripada kaum lelaki, kerana lelaki itu lemah sikitlah dari bidang ini. Ya, itulah di dalam Dewan tu nampak tu suara besar. Tapi di IPTS dan IPTA tu tak boleh banding dengan wanita pula. Saya setuju tu Kepung. Setuju. Dan di sini yang pentingnya, seperti mana yang saya sebutkan semalam mengenai PhD kita nak didikkan 60,000 PhD. Dan tadi yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kata dia nak itu memberi khusus kepada 60,000 guru untuk mengajar bahasa Inggeris. Dan juga di sini dengan IPTS dan IPTA untuk keluarkan itu doktor-doktor ni. Mutu, kualiti yang penting. Kualiti yang penting. Kalau tidak, kita akan menghadapi kesusahan. Tan Sri. Graduan kita bukan saja daripada negara ini. Lebih 1,000 daripada itu IPTS dan 1,000 lagi daripada IPTA dan daripada luar negara lagi. Beratus college diiktiraf. Akan kembali ke sini, macam mana nak cari kerja? Itu susah. Dan mutu mesti dipertingkatkan untuk IPTS dan akhir sekali Tan Sri mengenai itu incinerator sampah di Taman Beringin Kepung dan juga di Melaka dan di Johor. Dan hampir 1 bilion akan digunakan untuk sebuah kilang incinerator kita ni. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Kementerian Perumahan itu Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di sini, nampaknya dia nak adakan tender terbuka, nak adakan itu kajian alam sekitar
DEIA nak memastikan itu kilang-kilang itu sesuai untuk negara ini dan juga nilai berbaloi dengan belanja, value for money. Dan di sinilah saya hendak menanya kementerian setakat mana itu janji ini dapat dipatuhi. Sebab memang ada golongan yang menentang incinerator, golongan yang sokong. Tapi yang pentingnya janganlah kita cemarkan alam sekitar, sama ada di Kepong, di wilayah persekutuan, di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Kita mesti jaga alam sekitar dan laksanakan kerana itu isu incinerator memang rumit, lebih 100 tahun dilaksanakan bermula dengan negara-negara seperti Denmark dan ada pertikaian, ada kontroversi memang. Dan saya berharaplah itu janji-janji yang dibuat di dalam Dewan yang mulia ini dapat dipatuhi. Dan dengan itu baru-baru ini saya ada dengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia memang bergembira kerana namanya disebutkan, nama Malaysia disebutkan di Perhimpunan bangsa-bangsa Pertubuhan Bangsa Berbangsa Bersatu, Kelabakan dan itu Putatan pun gembira jugalah, sama kita gembira. Tumpang betul memang tumpang macam tu dah lah. Ha. Jadi saya berharaplah itu dengan nama Malaysia disebutkan kita pun bergembira juga. Tapi yang pentingnya Datuk Yang Dipertua, lautan yang dalam itu sudah diselam rata. Buyung di dapur tak tahu apa isinya. Buyungnya. Jadi negeri yang jauh sudah dilawati dan nama disebutkan dan diambil tahu, tetapi itu hal negeri sendiri itu tiada diperiksa bagaimana keadaannya. Itulah masalah kita punya. Dan saya berharaplah memang dah. Ya, jadi Datuk Tan Sri Yang Dipertua dengan belanja bajet kita 273.9 bilion ringgit ini, saya berharaplah itu pihak kerajaan dapat itu melaksanakan dengan baik, cermat masa banyak, jimat masa sedikit, dan selalu kita mesti berhati-hati dalam itu membelanjakan apa diperuntukkan wang rakyat. Dan sekian, terima kasih.